Okay. Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Okay, minggu ni kita akan belajar membuat inference. Minggu sebelum ni kita belajar membuat pemerhatian. Okay. Hari ni kita belajar membuat inference pula. Inference. Apa itu inference? Inference ni selalunya dia adalah sebarang alasan yang logik. Dia boleh juga kita boleh menjawab mulai membuat perbandingan sebarang sebab yang logik, tetapi jawapan dia dalam bentuk perbandingan boleh. Okey, dan dia mengambil dia hanya ada satu soalan yang alasan yang tepat yang kita boleh terima. Maknanya alasan yang tepat tu logik lah, berdasarkan pemerhatian yang kita lihat. Okey, menghubungkan faktor sains atau pengetahuan. Okey, inference ni kena ada faktor sains lah, berdasarkan topik yang kita telah belajar. Okay, maksudnya bila kita nak jawab tu kita kena tahu topik mana yang di soalan yang ditanya. Okay, cara membuat inference. Mula kita kena pasti dulu dan hubungkan soalan dengan faktor sains. Maknanya kita baca satu eksperimen ke jadual ke graf ke, kita tengok dulu dia tentang faktor sains apa, topik mana. Okey. Contohnya dia topik kepulauan asas ke, haba ke, fasa-fasa bulan ke. Okey. Dan yang kedua, kita kena pasti pemerhatian. Sebab itulah cikgu ajar pemerhatian minggu lepas. Sebab pemerhatian lah, bila dah tengok pemerhatian, kita boleh tahu inference dia. Okey. Kemudian yang ketiganya, langkah ketiga, kita kena mencari sebab, penyebab bagi sesuatu itu berlaku. Okey. Dan penyebab ni maksudnya alasan lah, kenapa pemerhatian kita lihat tu dia berlaku. Okey. Kemudian yang keempat, kita kena membentuk ayat. Okey, kita tengok contoh eksperimen ni. Sekumpulan pelajar menyusun model seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah sebelum menyiasat kestabilan struktur. Okey, sini ada model yang buat pada polistrina. Ada 3 yang berbeza ketinggian. Model X, model Y, model Z. Yang diletakkan di atas sekeping cardboard. Apabila cardboard dicondongkan perlahan-lahan dan murid-murid mencatat maklumat perhatian mereka seperti berikut. Okay, pemerhatian dia, model X jatuh dahulu. Model Z jatuh dahulu. Diikuti model Y. Lepas model Y jatuh, diikuti model X. Okay, kita tahu, kita dah pernah belajar dah topik ni tahun 5, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan, iaitu ketinggian. Ketinggian yang mempengaruhi kestabilan objek. Okey. Jadi kita tahu yang paling tinggi yang paling tak stabil kan. Okey. Jadi model Z ni jatuh dahulu. Kemudian model Y, kemudian model X. Okey, soalan. Apa yang dapat kamu nyatakan mengenai masa yang diambil untuk model jatuh? Okey, kalau kamu lihat key point dia, apa yang dapat kamu nyatakan ni adalah bermaksud pemerhatian. Maknanya apa yang kamu dapat pada eksperimen ni? Apa yang kamu perhatikan? Apa hasil eksperimen ni? Okey, pemerhatian dia menunjukkan Z jatuh dahulu, betul tak? Dan diikuti Y. Dan last sekali X. Okey, jadi jawapan dia, kamu boleh bina ayat, membentuk ayat yang cantik. Kamu jawab Z jatuh dahulu, kemudian diikuti oleh Y dan seterusnya X. Okay. Untuk soalan 2, ini soalan inference. Inference, nyatakan inference dari pemerhatian di atas. Okay. Inference dia sebab, alasan dia. Alasan apa yang kamu kata Z tu jatuh dahulu? Kamu boleh jawab Z paling tidak stabil. Okey. Selain tu juga, jawapan yang lain kita boleh terima. Kamu boleh jawab
X paling stabil. Okey, ataupun kamu boleh jawab Z paling tidak stabil berbanding Y dan X. Boleh juga jawab macam perbandingan. Okey. Okey, untuk soalan nyatakan pemerhatian lain. Okey, nyatakan pemerhatian lain. Dari bagi jawapan di atas. Maknanya pemerhatian yang selain kamu jawab, kamu kata Z paling stabil. Kamu boleh jawab juga pemerhatian lain. Z model yang paling tinggi. Ataupun kamu tak nak sebut Z, kamu boleh sebut pasal X. X paling pendek. Ataupun kamu boleh jawab soalan yang berbanding. Jawapan yang ada perbandingan. Kamu boleh jawab Z lebih tinggi berbanding X dan Y. Ataupun kamu boleh jawab pasal X. X lebih pendek berbanding Y dan Z. Okay. Jadi cikgu harap kamu faham dah untuk macam mana nak jawab pemerhatian, macam mana nak jawab inference. Okay. Jika ada masalah, ada yang tak faham, kamu boleh PM personal cikgu. Dan untuk latihan hari ini, kamu boleh jawab lembaran kerja yang cikgu bagi suruh ambil di Pondok Guard. Kamu boleh jawab lembaran kerja 1, 2, 3 dan 4. Okey. Kalau ada masalah, kamu boleh tanya cikgu. Okey, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih.